Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. 134. Idaman penuntut 134. Orang yang berhak menerima zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Orang yang terhak menerima zakat. Muka surat 134. Tarumi 69. Maknanya orang yang berhak. Berhak pun boleh, terhak pun boleh. Ini tulis terhak. Terhak ni yang lebih hak menerima zakat. Ataupun yang berhak. Hak. Hak tu bahasa Arab. Hakun. Sebenar. Okey. Orang yang terhak menerima zakat dalam syarak ialah orang yang ada padanya salah satu daripada sifat yang 8. Ini mengikut pandangan mazhab. Ada 8 ni, lain-lain tak boleh terima zakat. Ini pun berlaku qil wa qal. Berlaku juga khilaf. Baik. Dalam kitab fiqih. Boleh baca fiqih, boleh baca fiqh. Dalam kitab fiqh tersebut disebutkan si asnaf zakat. Orang yang berhak terima zakat ni dikenali sebagai asnafuz zakat. Asnaf itu jamak daripada kataan sinfun. Jamak tu plural lah. Dia punya singular dia sinfun. Mufrad. Arab kata mufrad. Orang putih kata singular. Jamak tu plural. Cuma bahasa Arab dia tambah satu lagi, dia ada musanna, tasniah, iaitu 2. Orang putih 2 tu dikira jamak lah. Arab 3 jamak. Jadi perkataan sinfun asal maknanya kelompok. Sinfun tu sonaf, adalah kelompok. Tapi perkataan ini telah diambil, dipetik oleh ulama fiqh, dijadikan satu istilah. Sudah jadi istilah ulama fiqh bila disebut asnaf zakat. Makruflah bila dikaitkan asnaf zakat, orang fahamlah sanaf itu bukan makna kelompok seperti biasa, dia adalah perhak, orang yang terhak menerima zakat. Maknanya ialah orang-orang yang terhak menerima zakat. Itu kata asnaf. Ada 8 jenis sifat asnaf. Ya, pertama fakir, nanti disebut terang dia. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat mu'alaf. Yang kelima hamba. Yang keenam orang yang berhutang. Ketujuh sabilullah. Dan kedelapan mana 8 musafir. Kedelapan bawah tu nampak. Okey. Ada bunyi. Kan bunyi ya. Tutup. Okey.
Yang ni je lah. Jadi timbul masalahnya, banyak orang tanya dalam anak yatim. Anak yatim tak masuk. Tu yang kena perhati. Dia 8 tu. Jadi kita ingat dulu 8 dulu. Ikut matan dia dulu. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba, orang berhutang, sabilullah, orang musafir. 8. Balu tak masuk. Anak yatim tak masuk. Dia akan masuk celah-celah mana? Sama ada fakir, miskin. Kalau dia pun balu, ibu tunggal, gelang ada sampai sekerat, sampai ke siku, itu tak masuk asnaf. Dia kena bayar zakat gelang tu. Dia saya ni balu, kata dia. Okey, jadi kita tengok satu persatu lah. Okey, pertama, fakir, iaitu orang yang tiada harta sama sekali. Ni fakir, ni rumah pun tak ada, baju pun tak ada ni. Tak ada tempat tinggal, tak ada kenderaan, tak ada apalah, langsung tak ada. Macam orang kata gelandangan tu masuk fakir. Atau setengah orang istilahkan pendapatannya tidak ada langsung, atau tiada mempunyai pekerjaan langsung tak ada kerja. Maka orang macam ni lebih berhak terima zakat. Setelah tu bukan setakat zakat, kerja pun kena bagi kat dia. Sebenarnya patut dididik orang yang macam ni. Kalau dia tidak mampu bekerja, cerita lain. Tak ada kerja, kena bagi kerja. Itu satu kewajipan juga tu. Apa kerja boleh buat? Nyisir rumput ke apa benda ke, tukang sapu sampah ke, yang boleh dia tak payah terima zakat sebenarnya. Tapi kita layan dia dengan bayar zakat. Akhirnya dia duk minta-minta itu. Sebenarnya kewajipan kerajaan untuk memberi pekerjaan dekat dia. Kerja apa yang boleh, yang boleh masuk duit, walaupun tak cukup. Daripada dia tak ada langsung, hanya dapat zakat upah 400 dapat. Bukan dapat tiap-tiap bulan. Tak semestinya. Okey, dia kena bagi pekerjaan. Lepas tu kalau tak cukup juga pekerjaan dia tu, baru kita masuk zakat miskin pula. Atau ada mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi secara hidup yang sepatutnya, seperti orang yang layak berbelanja. RM10 sehari masa sekarang ni pengarang kitab ni RM10 sehari, sekarang ni 50 50 tu baru lega lah. Dia dapat cuma RM4 ke bawah. Ini dikatakan fakir. Yang kedua, miskin, iaitu orang yang ada harta, rumah ada, atau pekerjaan tapi tiada cukup belanja juga. Rumah ada, apa semua, tanah ada, tapi menoreh. Contoh kalau kata dia menoreh, dapat upah tak cukup. Kalau dia ada ladang pun, kata-kata kebun sawit, sawit jatuh harga misalnya musim tu, jatuh je fakir, jatuh je miskin lah. Dia ada berapa ekar, 2 ekar kata sawit, tapi sawit jatuh harga. Dengan belanja untuk upah orang, meracun apa semua tu, dengan baja lagi, kos dia tinggi, hasil dia dapat tak banyak, maka dia masuk miskin lah. Dia tak kata fakir sebab dia ada harta. Jadi dia kena tengok tu lah yang patut dengan dia. Sepatutnya lah belanja dengan yang patut dengan orang kebiasaan lah. Tapi kalau nak mewah, dia kata saya sepatut dapat RM10,000 dia kata. Tapi dah dapat RM3,000 ni, dapat jatuh miskin dah. RM3,000 boleh belanja lagi sebulan untuk makan. Masuklah, tengok keperluan dia lah. Sebab tu kalau Jabatan Agama Islam pun, kalau orang tu dapat bantuan kebajikan ataupun Jabatan Agama Islam punya zakat, kalau estro bayar sebulan 200, dia potong lah. Bayar tu bukan masuk keperluan. Handphone pun dikatakan keperluan sekarang, dia masuk. Tak apa lagi, dengan kadar kebiasaan lah. Sebab dia kata keperluan. Dia kira sekarang ni, zaman semasa sekarang ni, keperluan ni banyak. Termasuk kipas angin pun keperluan.
Sebab dia orang tak boleh duduk lah tanpa kipas angin. Dia kata keselesaan tu kira hajat lah. Kalau orang dulu boleh lagi pakai kipas tu, kipas daun. Orang tak boleh dah. Maka dia masuk keperluan lah. Washing machine pun masuk keperluan sebab orang dah tak larat nak basuh lah. Itu boleh lagi sebab dia hajat kan, keperluan semasa. Walaupun kita kata dia boleh hidup lah basuh baju pakai berus kan, tak payah pakai washing machine. Tapi sekarang ni masuk pada keperluan hidup semasa. Kalau dulu tak lah. Dulu memang banyak orang basuh baju kat sungai. Kemudian pendapatan negara apa semua tinggi, kecuali lah negeri yang miskin. Negeri tu memang miskin, tu tak boleh masuk. Washing machine tak masuk. Dia memang pendapatan negara sikit, pendapatan zakat pun sikit. Dia nak bedak sampai semua tu tak boleh. Dia hanya boleh bagi makan beras, dekat beras lah. Dia ikut juga, ikut sistem juga. Seperti ada harta atau pekerjaan yang boleh dapat RM7 atau setinggi RM9 sehari, sedangkan belanja yang sepatutnya orang semacam ni dia layak belanja RM10 sehari, dia dapat RM9, termasuk miskin, boleh terima zakat. Termasuk belanja sekolah anak, pakaian, belanja duit sekolah, itu termasuk lah. Okey. Ringkasnya, kata dia, fakir orang yang tiada benda langsung atau ada tetapi dapat di bawah 50% sahaja, itu dipanggil fakir. Daripada hajatnya yang harian-harian lah. Jadi dia dapat bawah daripada 50% pendapatan dia dengan perbelanjaan yang sepatutnya. Itu kita boleh kata fakir. Miskin ni di atas sikit tapi masih tak cukup. Dia atas sikit pada 50% tapi masih tak cukup. Miskin orang yang dapat atas sedikit daripada 50%, 50%, yang demikian tentulah orang yang miskin lebih baik daripada fakir. Jadi pada keutamaan, maksud lebih baik tu, keutamaan untuk menerima, berhak terima zakat ini adalah orang yang fakir. Okey, ketiganya, amil. Amil iaitu orang yang dilantik oleh pihak yang berkuasa. Ni wajib faham ni masyarakat kita ni, Yang boleh kutip adalah amil. Amil ni pula mesti lantikan ulul amri, bukan lantikan ketua kampung. JKKK tak boleh lantik seorang amil. Dia tak ada kuasa untuk lantikkan. Ataupun kita kata kita lantik seorang ni berlaku. Ini bukan lain di Mesir sendiri. Pengalaman saya belajar di Mesir ada 1 tahun tu, ni berlaku di persatuan lah. Persatuan bukan berlaku di tempat kami lah. Saya duduk Cawangan. Bunyinya ada seorang amil kutip duit untuk zakat fitrah. Bayarnya kat siapa? Bayar dekat orang yang susah daripada kalangan pelajar. Jadi kawan tanya, boleh tak aku bagi dia tu? Tak boleh lah, dia bukan amil. Amil ni mesti lantikkan ulul amri. Ini budak Azhar sendiri yang tak faham. Siap buat pula arahan. Dia kata kami ketua pelajar boleh lantik. Mana boleh? Ulul amri tu negeri Mesir. Ulul amri dia presiden. Zakat ni bukan urusan peribadi. Zakat ni urusan negara. Urusan pemerintah. Dia bukan kuasa atas diri kita sendiri lah. Jadi lantik amil tu adalah urusan dia. Kemudian kalau nak buat pun, seorang wakil untuk jadikan amil ni, dia bukan amil, dia wakil untuk zakat tu boleh. Kena akad wakil. Aku wakilkan kau untuk bayar zakat pada sipulan-sipulan ataupun pada siapa-siapa yang berhak. Dia tolong sampaikan lah. Tapi kalau atas nama amil tak sah. Ini berlaku tanpa akad yang sah. Tak boleh. Ibadat ni kena betul lah akad dia. Okey. Di kampung saya ada orang yang buat tu pun dah meninggal lah. Bunyi sampai saya, dia kata ada orang dia kutip zakat bagi dekat balu-balu janda-janda ni.
orang miskin ni, dia tak bayar kat Jabatan Agama Islam, dikutip di fitrah untuk tu. Saya kata pesan kat orang tu, ada dua kesalahan segi undang-undang. Dia berani dia lantik diri dia sebagai amil, hukumnya salah di segi undang-undang. Kalau dapat tahu, maka dia kena penjara. Yang keduanya, tak sah pada segi hukum syarak, sebab dia bukan amil, ya, kecuali dia jadi wakil untuk sampaikan zakat. Ya, jadi istilah penggunaan istilah ni penting dalam hukum fiqh. Akad taukil. Jadi amil ni jangan duk mereka-reka, oh saya amil kawasan ni lah. Okey, amil ni pula ada orang salah faham, bila kata amil kutip zakat dapatkan amil, tu salah juga. Amil ni yang bekerja dengan kerajaan untuk kutip zakat. Zakat apa-apa lah. Dan bukan dia bedakan. Amil ni dia tak bedakan. Tak boleh amil tu ambil, dia bagi untuk 8 orang asnaf. Tak. Dia kena balik ke Baitul Mal. Bila balik ke Baitul Mal, maka daripada harta Baitul Mal itu 1/8 untuk amil. Bukan semua. 1/8 daripada harta yang telah dikutip untuk dibayar pada amil. Dan yang kita faham hari ini, amil ikan kerajaan ni, dia tak dapat penuh 1/8 sebab dia potong. Dia potong juga, potong apa benda tu, dia pengurusan apa semua tu, dengan buku-buku dia apa semua tu dikira daripada duit amil. Itu zaman saya, alhamdulillah, masa saya pernah jadi amil setahun penuh full 1/8. Tahun ke depan tu dia potong. Dia tak dapat 1/8 sebab dia kata pengurusan apa semua dikira sekali. Itu wallahualam lah. Ala kulli hal adalah hak 1/8 tu dikira sekali, semua pengurusan apa semua tu potong dekat orang yang buat kerja tu. Dia tak dapat 1/8 sebiji. 1/8 tak banyak mana pun. Okey. Amil itu orang yang dilantik oleh pihak yang berkuasa pada memungut zakat, membuat kiraan, mengumpul mereka yang berhak menerima. Ini kalau ikut kerja dia ni, spek kerja amil. Tapi sekarang tak ada. Spek kerja amil adalah mengutip zakat. Ikut pada uruf lah. Ni kata hukum fiqh, dia balik pada uruf. Dia hanya mengutip dan serah pada jabatan. Dalam kitab ni kalau ikut, dia ikut asal hukumnya. Amil tu dia yang buat urusan seluruh. Dia macam kerani ya. Dia macam bendahari dan kerani daripada Jabatan Agama Islam. Jadi sekarang ni yang memilih untuk bagikan pada asnaf sekarang ni fakir miskin sebagai ketua kampung, bukan amil. Itu je, senang kerja amil ni, kerja dia orang lain ambil. Ketua kampung yang cari siapa miskin, siapa ni, kemudian dia akan adukan pada jabatan semualah. Okey, dan membahagikan kepada mereka yang hak masing-masing. Dia pun tak ada, tugasan ni tak diberikan. Jadi patutlah dia potong sikit daripada 1/8. Sebab dia ni, itu dia hak. Walaupun 1/8 kita kata dia memang dibagi 1/8, tapi dengan pengurusan semua ada hak lah ulul amri untuk potong itu kerja dia. Raja dan qadi tidak termasuk dalam asnaf zakat. Raja tak dapat asnaf, qadi tak dapat. Dia bukan amil walaupun dia bekerja. Kalau ikut qadi ni, masuk qadi ni bukan qadi sekarang lah. Qadi sekarang dah jadi pentadbir Jabatan Agama Islam, dia dapat gaji khusus. Qadi yang masukkan qadi dalam kitab fiqh, iaitu seorang yang jadi hakim dan juga memerintah dalam satu kawasan yang menjatuhkan hukum. Dia macam DO lah, lebih pada tu. Sebab dia menjatuhkan hukum mahkamah, dia jatuhkan hukum nikah cerai, dia juga jatuhkan hukum pemerintahan. Itu qadi. Qadi ni ganti daripada hakim, daripada raja. Jadi kalau ikut qadi asalnya, qadi ni berjawatan di mana dia yang menguruskan zakat. Qadi tak dapat habuan ni, dia tak masuk amil. Amil ni asing daripada qadi. Tapi sekarang dah tak ada qadi lah. Urusan zakat dah berubah daripada ulul amri berpindah kepada jabatan zakat. Dia ada satu jabatan, dan jabatan ni diberi gaji oleh kerajaan. Habislah, dia tak boleh terima lah atas nama asnaf.
Ini pun kena bagi peringat lah. Takut esok ni dia pandai-pandai, dia kata kami ni kira amel jugalah. Sagi dia sapu pula. Ya, benda-benda macam ni tak terfikir kita. Memang kita takkan nak lari lagi. Dia ada orang pandai buat fatwa sendiri. Dalam masyarakat Melayu kita ni banyak juga jenis tu. Dia suka buat fatwa sendiri. Akhirnya dia kata saya senap juga, kata dia. Aku bekerja juga. Macam urusan duit masjid lah. Dia kutip. Kemudian dia ambil makan untuk dia sendiri. Dia kata aku bekerja juga untuk masjid. Aku ambil sebelum harta tersebut dikumpul, belum diselaraskan kewangan tersebut, dia tak boleh ambil. Sebab tu belum masuk taraf, kita kata pengurusan lagi. Dia masih dalam taraf wakaf orang. Wakaf orang tak boleh ambil. Bila dah masuk dalam tabung masjid, dia jadi pengurusan. Berhaklah masjid mengasingkan duit wakaf, mengasingkan duit pengurusan, apa semua tu. Itu yang sebahagian daripada fatwa, asal daripada fatwa Jabatan Agama Islam Perak. Duit asnaf, duit zakat, duit kutipan masjid tidak boleh dibelanjakan kepada yang lain, semasuk makan minum pengutip derma tu. Itu asal kalau ikut. Tapi saya rasa ada fatwa baru sekarang ni daripada jabatan yang meluluskan juga untuk belanja minyak dan juga minum. Bila orang tanya saya kata ahsannya kita tak boleh ambil. Ada dua fatwa, kita pegang fatwa lama lah. Eloknya pegang fatwa lama. Masjid keluarkan duit sendiri daripada duit pengurusan, bukan duit kutipan. Duit kutipan tu masuk terus. Sebab kalau ikut enakmen negeri pun, duit yang kita kutip, kita tak boleh tasarruf. Mana tak boleh kita belanjakan untuk pengurusan apapun. Itu memang ada enakmen negeri, bersesuaian dengan hukum Islam. Siapa kita nak ubah fatwa? Macam kita kutip, dengan kita keluar resip, okey, kita kutip duit dan keluar resip. Resip tu mesti diserahkan dengan duit tu sendiri. Dia mesti tally dengan duit tu, mesti tally dengan resip, dan duit tu tak boleh ditukar pun. Misalnya tukar dia pecah pun tak boleh. Kalau ikut enakmen negeri pun tak boleh. Itu memang dasar sekolah agama rakyat, masjid, dia memang enakmen dia begitu. Cuma dalam segi duit adalah orang kutip duit masjid, kemudian ada token-token kedai nak ambil duit pecah, nak tukar. Saya kata kalau ikut enakmen tak boleh, ikut hukum syarak pun tak boleh. Sebab duit tu duit wakaf orang. Jadi cuma kita kata dengan asas dasar tasarruf, persetujuan daripada jawatan kuasa membenarkan duit itu keluar dulu sebelum masuk bank in, itu baru boleh. Kalau secara peribadi tak boleh, hukum syarak pun tak boleh. Sebab duit tu duit wakaf. Wakaf dia tak boleh ubah wakaf orang, ubah bentuk pun tak boleh. Ubah daripada duit shilling ke duit ringgit walaupun nilai sama, kita kira tak amanah. Dia bukan kira tak, memang duit tu laku, tapi amanah tu penting. Amanah tu kurang. Dia kalau duit RM10 merah tu merah, tak boleh kita tak apalah aku pecah lu baik RM5 itu kira orang tu tak amanah. Walaupun dia tak salah segi nilai duit, tetap juga RM10. Banyak orang faham itu, nilai dia RM10 tak amanah tak orang ni. Tak amanah. Amanah tu wajib. Amanah tu wajib. Bukan dikira mencuri, dia tak kategori mencuri. Tapi nak kata mencuri boleh juga, dia ambil RM10 bayar balik. Mencuri juga tu. Ada amanah, tak ada amanah. Jadi sebab itu dia berbalik pada kuasa jawatan kuasa. Benda-benda macam ni yang bercanggah dengan hukum PK, kena bincang lah untuk meluluskan balik. Bukan boleh buat keputusan sendiri. Tak apa, saya pengerusi, saya buat keputusan sendiri. Tak boleh. Pasal dia duit orang awam. Itu. Sebab bila dah diberi kepada masjid, itu mandat masjid. Bila mandat masjid, maka dengan pemudahan pengurusan apa semua, dia ada kelonggaran lah. Kalau tidak, teruk jugalah orang masjid. Duit tu lah angkut masuk bank. Sekali nak cari duit yang sama dalam bank, tak boleh lah. Memang duit dia bertukar dalam bank tu. Itu benda yang masyakkah sekarang ni, tak boleh dia. Al-masyakkah tu tajlibut taisir. Bila datang satu masyakkah, mana ada kemudahan lah pula.
Tapi kalau terang-terang tak boleh pindah, dia pindahkan, itu susah lah. Tak boleh, tak ada kelonggaran situ. Masuk juga bab asnaf ni. Dia kata saya bekerja, saya ambil 1/8. Oh, jangan. Kamu bukan amil yang dilantik, tak sah terima zakat. Sedangkan amil dia boleh terima zakat. Ni zakat daripada saya, saya terima. Walaupun tak sebut saya wakil kerajaan. Patutnya dia kena dia wakil kerajaan lah. Tapi tak payah sebab dia amil. Orang makruf dah, duit akan sampai ke Baitul Mal. Sebab tu amil dia ada tag dia. Dia mesti ada. Sebab tak boleh orang-orang biasa yang mengutip zakat ni. Dari itu kata dia, ejaan dari itu tu, nak baca direct pun boleh. Itu bahasa Jawi. Dari itu mereka tiada hak boleh menerima zakat. Ni qadi dengan hakim, dengan raja. Sara hidup mereka dari Baitul Mal, dari kerajaan, kecuali kalau setelah masuk dalam Baitul Mal, urusan daripada harta Baitul Mal tu boleh diberikan untuk gaji siapa-siapa pun, itulah dia ambil bahagian tu. Okey. Tapi ambil pada asnaf apa ni, amil tak boleh. Baitul Mal ni dia mengumpulkan semua duit zakat tu, urusan Baitul Mal. Kemudian dalam tu dia mesti bagi 8. Peruntukan tu dibagi 8 dalam Baitul Mal. Itu syarat je lah, kolom. Kalau kita kalau account, kita kena kolom kan. Yang ni bahagian ni bahagian ni masuk, dia bagi 8. Kalau ikut asal tu. Maka mana yang tak ada asnaf, dia akan tak tahulah macam mana urusannya. Misalnya asnaf fisabilillah dah tak ada tuntutan, dia masuk ke mana wallahu alam, masuk pada fakir ke, masuk ni. Kalau ikut hukum fiqh ni kena bagi sama banyak, bagi 7. Misalnya lah, macam berhutang kan, jarang orang minta berhutang ni, sebab syarat dia ketat kan. Keempat, mu'alaf, iaitu orang yang baru memeluk Islam. Ni syarat dia dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada mazhab lain yang mengatakan mu'alaf tu boleh jadi kafir, tapi pada segi penghujahan mazhab Syafi'i kuat. Kita cenderung pada Syafi'i lah, mazhab Syafi'i kan. Dan segi relevannya lah. Okey. Jadi mu'allaf ni mengikut pandangan mazhab Syafi'i, iaitu seorang yang Islam. Dia Islam, masuk Islam, tetapi hatinya masih liar. Itu mu'allaf qulubihim, tapi hati dia cenderung kepada Islam. Itu mu'allaf, cenderung kepada Islam sambil dia masuk Islam. Kemudian dia ni masih liar lagi lah, antara yalah orang baru masuk Islam, macam orang perempuan suruh menikah, di antara nak tak nak. Mak suruh nikah boleh pilih, tapi hati tak berapa nak lagi nikah. Jadi dia ada liar-liar sikit lah. Maka diberikan duit zakat supaya hati dia lembut lagi, lebih cenderung kepada Islam. Itu tujuan bagi pada mu'alaf, walaupun mu'alaf tu kaya. Yang masuk tu tokeh besar, takkan nak bagi zakat lagi. Dia bagi zakat tu bukan kerana menampung hidup dia, kerana nak bagi hati dia cenderung kuat pada Islam. Mengikut sebahagian mazhab, memang ada menyebutkan mu'allaf ini iaitu orang yang belum masuk Islam tapi dia berbaik dengan Islam, maka diberi zakat dekat dia. Berbaik tu maknanya dia mula-mula belajar Islam, dah mula belajar apa dia semayang, apa dia akidah Islam. Itu syarat dia tu. Saya bimbang dengan masyarakat hari ini yang mengambil fatwa dengan mazhab lain tapi tak ikut syarat. Jadi timbul 2-3 tahun lah. 2-3 tahun lebih lah, lebih pada 2-3 tahun dah. Apabila orang Melayu kita ni, terutama parti-parti politik, dah mula bergabung dengan parti-politik yang bukan Islam. Jadi bila dia dah merentah, dia cuba nak bagi nak tarik hati orang kafir ni atau orang Muslim ni, parti-parti sahabat dia, maka dibayarkan zakat, dicadangkan untuk dibayar zakat. Ini isu yang jadi tentangan sampai sekarang belum settle, tapi ramai penyokong.
Cuma dari segi hukum belum lagi Jabatan Agama Islam meluluskan, benda tu tak dapat naik di ni. Tapi ada orang up, dia cuba, dia kata kita bagi zakat pada non-Muslim. Dan beberapa orang ustaz-ustaz, boleh kita kata Wahabiyah ni, dia saja mencari jalan untuk carikan kaul ni, terus dia up. Dia kata Nabi pernah bagi zakat pada orang kafir. Itu je alasan mereka, tanpa meneliti balik. Tak semua yang Nabi buat itu terus berterusan. Ada yang kadang-kadang yang Nabi buat tu tak nampak segi hikmah dia, atau duit tu zakat ke atau sebagainya, atau benda macam mansuh dan sebagainya. Maka sebab itu kita balik pada hukum fiqh. Okey, tak apalah kita kata kerana ada mazhab yang mengatakan orang yang bukan Islam boleh terima zakat. Okey, adakah orang yang satu parti dengan kita tu kirakan mu'alaf? Mu'alaf qulubuhum, yang kata bukan Islam je lah. Dia anggap mu'alaf tu yang tu lah, yang dia baik dengan kita, tu mu'alaf. Kita faham dalam mazhab syar'i tak, mu'alaf ni Islam dah. Okey lah, tak apalah nak pegang mazhab tu. Baik, adakah mazhab yang membenarkan yang kata mu'alaf tu orang kafir, yang cenderung Islam, dia macam geng parti politik kita? Tak. Lepas tu bergaduh. Kita tengok hari ni, memang ulama tentang kan. Kita tengok hari ni dia berkelahi, hari tu baik. Saya tak mau kata apa, parti Islam ni buat perangai gitu. Dia kata tak apa, kita bagi zakat kat dia ni. Hari ni hang bergaduh. Bergaduh tu macam, ya Allah, maki hamun. Tak ada lah, babi dengan orang tu sama je lah ni. Dulu boleh bela babi sekali, walaupun tak satu kandang lah, kandang asing-asing. Tapi boleh lagi, tak apa, kami benarkan bela babi sebelah. Hari ni tak boleh, nampak babi lintas pun marah dah. Itu makna dia bukan mu'alaf. Sebab tu syarak mazhab Syafi'i tak bagi. Peganglah mazhab Syafi'i, nak pegang mazhab lain. Kalau ia nak pegang mazhab lain, ikut sistem. Ikut syarat. Syarat dia datang kat sini, dengar orang ceramah, dia baca Quran, dia belajar agama, tapi tak Islam lagi. Ini mu'alaf qulubuhum. Tapi kalau baca Quran untuk politik, itu bukan. Bawa ayat Quran untuk hujah politik. Oh, hujah politik hang pakai Quran. Hujah wajib beriman dengan Allah tak pakai. Tu politik dia kadang. Tak boleh. Hukum fiqh bukan atas dasar politik. Asal hukum fiqh mesti pegang kitab fiqh. Walaupun dia kawan baik, rapat apa semua, dia bukan cenderung pada Islam. Walaupun hari-hari duduk jiran dengan kita, dia tak berhak terima zakat. Walaupun kita katalah rumah kita pencuri nak masuk, dia yang tahan. Jiran terlampau baik, dia yang tahan. Dia telefon polis, dia yang bagi tahu kita tak ada rumah. Kita kata terima kasih banyak lah, apalah. Kita kata tak apalah, bagi zakat. Tak boleh. Dia bukan mu'alaf. Kalau ikut mazhab pun, mazhab lain pun, dia bukan mu'alaf. Kecuali dia kata saya teringin nak belajar agama, saya teringin, dia kata faham, seronok dengar orang baca Quran, tapi tak Islam lagi. Itu mazhab lain kata boleh diberikan zakat atas dia. Ramai ke macam tu? Kategori macam tu senang ke cari? Payah. Sebab tu mazhab Syafi'i pegang kafir tak boleh bagi. Bagi kat Islam. Ini kita kena pertahan, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk parti politik ke apa ke, tolong pertahan benda ni. Sebab orang bermain dengan hukum. Jangan atas dasar ada kaul je ambil, ada kaul ambil. Kadang-kadang tipu lah tu. Kaul kata lain. Bukan semua orang kafir dapat. Tak ikut syarat. Macam tu juga dalam masalah hadzanah. Dia kata orang kafir boleh bela mak yang kafir boleh bela anak dia sendiri. Ikut mazhab Maliki kata dia. Sedangkan mazhab Syafi'i tak bagi itu sebab banyak masalah yang tak boleh selesai dengan budak tu, sebab dia mesti tarbiyah bawah Islam. Dia nak pakai kaul tu juga. Akan merana lah budak tu esok jadi kafir. Taklah, kita pegang tanjangan fanatik mazhab Syafi'i. Kita bukan fanatik. Mazhab mana yang lebih maslahah baik untuk orang Islam? Kita katalah sini situasi sekarang. Kalau kita katakan mak dia kafir, anak dia kanak-kanak lagi, yang mana wajib atas bapa bagi makan yang halal, tiba-tiba bagi kat mak yang non-Muslim, boleh confirm tak dia dapat makanan halal, dapat fardu ain baca Quran? Payahlah kan. Bila payah, buat apa pakai mazhab tu? Merugikan Islam.
Ambil mazhab yang kita kata menguntungkan Islam. Sedangkan kita memang mazhab Syafi'i. Itu kata memang kita ada ikhtilaf. Ikhtilaf ulama ni boleh kita ambil yang katakan ikhtilaf baina ummati rahmah. Rahmat tu faham rahmat. Bukan rahmat yang hampa faham. Ya, rahmah itu dengan mana kita boleh bawa dalam maslahah, keuntungan. Dunia akhirat, bukan dunia je. Rahmat ni bukan dunia je. Kita nak dunia akhirat. Jadi kalau kita kata membawa rugi kepada seorang kanak-kanak, ya, yang mana mak dia tentu dah sekolah kafal dia tak masuk, ngaji Quran tak masuk, dan mak dia boleh bawa pergi ke Tok Kong setiap hari, itu merugikan anak yang Islam. Dia Islam, bapak dia Islam lah, automatik. Rugi tak? Rugi. Kalau rugi, pasal apa nak ambil mazhab yang merugikan? Sedangkan ada hukum yang kata boleh menyelamatkan budak ni, maka ada hak ulul amri ambil hukum ni. Kami tak benarkan non-Muslim, mak dia sekalipun, untuk bela anak ni. Cop gitu. Ni fatwa. Hak ulul amri kerana dia menguntungkan pada Islam. Boleh. Apa kena nak bagi kelonggaran kat situ? Ya, terangkat khilaf itu dengan seorang raja ulul amri. Nampak tak? Pentingnya ulul amri ni. Sekarang ni dah memang termaktub dalam enactment fatwa kerajaan negeri bahawa anak non-Muslim, anak mak yang non-Muslim, bapak dia yang jaga. Ya, kalau mak dia yang bapak dia non-Muslim, mak dia Islam, wajib anak tu Islam, mak dia yang jaga. Itu termaktub. Nak ubah apa benda yang termaktub? Kuasa raja dah tu. Tidak ada hak siapa nak minta ubah. Dah kita carilah mazhab yang mudah sikit dia. Bawa masalah untung lah. Kalau anak hang macam tu macam mana? Ya, kalau anak hang macam tu macam mana? Ya, sepatutnya dia Islam. Usah lain lah, ada satu family dia mengadu. Ya. Anak dia kahwin dengan bekas dengan orang ni Kristian, masuk Islam, mualaf Kristian. Perempuan. Dia lelaki, anak dia lelaki. Bercerai, hak anak dapat kat mak. Kita bagilah. Ya. Pasal mak dia Islam. Itu pun mak mentua meragui. Dia kata mak dia boleh ajar ke anak dia semayang. Nampak? Tu baru masih Islam tu. Mak dia masih Islam tapi bekas Kristian. Ya. Mak mentua ni dah susah hati. Mak mentua ni kaki masjid. Ya. Cucu saya tu esok mak dia ajar semayang dah gitu. Tu pesanlah ke anak lelaki tu, suruh dia tengok-tengok. Dia ada hak juga, dia anak lelaki walaupun mak dia bela. Itu baru orang Islam mualaf bela yang kita dah susah hati dia semayang ke tak anak cucu dia. Ya. Apatah lagi kalau mak dia non-Muslim. Ya, kita tak jadi serabut kepala otak kita ni. Cucu aku takkan esok ni masuk gereja. Cucu aku takkanlah menyembah berhala esok ni. Darah daging aku. Nampak? Sebab tu relevan dia berpegang pada mazhab Syafi'i dalam bab ni. Hilang stres kita tu. Nampak? Masalah tu balik untung. Apa pun mazhab, kalau masalah biar balik untung pada Islam, bukan menguntung pada orang non-Muslim. Ya, kerana dengan kita menguntungkan kafir akan menguntungkan politik kita. Kita punya kuasa politik. Kita tak faham. Kita tak kuat. Kita bukan kuat. Kita bukan zaman Nabi kuat. Ya. Nabi buat perjanjian nampak berat sebelah kepada orang Yahudi, tapi Nabi ada nampak jalan untuk raih balik. Ada nampak, kita tak nampak. Kita benda banyak kita kalau lepas terus. Macam perlembagaan yang telah berlaku lepas ni menguntungkan orang non-Muslim. Segi tanah lah kita katakan dah untung pada orang pendatang. Kita tak boleh patah balik lah. Dan merugikan. Sedangkan Nabi dia boleh meraih balik tu. Dia bagi pun nanti aku dapat balik. Kita tak bagi beri sampai sekarang. Duk kurang ajar itu, duk berlawan raja, maki hamun raja. Itu punca orang dulu lah benar kan. Bagi kelonggaran kononnya depa masuk Islam esok. Hampir. Jangan semua yang Nabi buat tu kita nampak, kita rasa kita boleh tiru macam Nabi buat. Ada benda yang kadang-kadang kita tak mampu. Sebab kebijaksanaan Nabi tak sama dengan kebijaksanaan kita. Kelemahan kita lebih banyak. Sebab tu kita pegang satu je yang ni ulama pegang ni. Jangan ubahlah.
Siapa naik politik pun jangan ubah dah, konon nak bagi zakat pada non-Muslim. Ya, kita bukan, kekuatan kita tak sama dengan Nabi. Dah faham tu. Ya, suasana dia tak sama, berubah hukum, berubah bentuk, berubah zaman. Tapi kalau nak buat juga, wallahu alam. Hujan ni. Dengar kan? Clear. Bunyi hujan kuat. Okey. Pemikirannya pada Islam masih lemah. Tu orang ni, dia Islam. Tapi dia salah orang baru Islam ni, dia macam antara dua lagi. Dia jadi Islam dengan sebab lafaz dia, dengan i'tiqad dia. Tapi body dia tu, pemikiran dia masih lemah. Ya. Jika dengan diberi ia zakat jadi kuat imannya, atau memang ada imannya sudah kuat tetapi ia ada pengaruh pula, ya, maka orang macam ni layak untuk terima zakat. Maknanya bukan semua mu'alaf layak untuk terima dengan begitu saja. Dengan diberi dia zakat diharapkan Islamnya yang lain, ataupun dengan mendorongkan dia mu'alaf, dia boleh menggunakan duit zakat tadi untuk mempengaruhi orang lain untuk masuk Islam. Boleh terima zakat. Ya. Okey, yang kelima, hamba sahaya yang hidup menebus diri daripada tuan hambanya. Ni pun tak ada lah ni hamba saya ni. Memang asnaf ni dah kosong. Dengan bayaran beransur. Dalam istilah ulama fiqah, orang semacam ini dipanggil mukatib. Mukatib ni ada surat perjanjian dengan bos dia, dengan penghulu dia. Hamba ni, okey, dengan tempoh-tempoh sekian kamu boleh bayar, kamu tebus diri kamu sebagai hamba, dia boleh bebas. Maka Islam menggalakkan pembebasan ini dengan cara satu, orang lain yang membebaskan, beli dia dan merekakan dia, itu sangat-sangat dianjurkan. Yang keduanya dengan cara zakat. Maka sebab itu terlupusnya sistem hamba di dunia ni adalah dengan sebab datang Islam. Bila Islam menggalakkan bila beli hamba bebaskan, beli hamba bebaskan, beli hamba bebaskan, itu satu sedekah yang sangat tinggi, dan termasuk juga dengan pembayaran zakat. Settle, tidak ada lagi dah sistem perhambaan. Sekarang ni tak ada hamba, maka asnaf tu terhenti, dia kena beda ke tempat lain pula. Jadi 1/7, 1/6, jadi dia tinggal 1/6 je lah. Dia tak boleh buat pula satu. Ni dalam hukum kena faham. Oleh kerana dua benda ni tak ada, kita buat satu bentuk lain lah. Ya, ijtihad baru. Tak boleh. Ini benda yang tak boleh diijtihad dah. Dia terhenti atas itu. Dia qat'i. 8 tu 8 je. Kalau tak wujud, maka dipindahkan kepada yang baki. Bukan kita wujudkan satu asnaf baru. Mana tahu? Okeylah kita buat asnaf balu je. Ya, tak boleh. Saya takut itulah akhir zaman boleh jadi. Pemikiran-pemikiran baru ni. Ya, dia buat kajian ni, hari dia selak kitab ni. Dia kata boleh, kita buat satu lagi untuk memberi keutamaan pada orang perempuan, maka kita buat satu asnaf lagi, asnaf balu kata dia. Nak kena palu akhirat esok boleh. Dia tak boleh dah, yang tu je yang syarak bagi. Ya, takutlah nak ijtihad baru pula. Sagi dia tambah lagi pula satu lagi apa benda pula. Asnaf anak yatim ke? Tak boleh. Ni banyak sangat ni. Saya nak bagi zakat kat anak yatim. Pasal apa nak bagi zakat anak yatim? Pasal apa anak yatim tak layak bagi zakat? Okey. Kerana dia ada hak lain. Anak yatim bila bapak dia mati, maka segala harta bapak dia balik ke dia. Bukan balik ke pak menakan dengan mak. Mak dapat 1/8-nya. Maka harta tu lah tadi yang di nafkah dia, maka dia bukan fakir. Kalau bapak dia miskin, tidak tinggalkan harta, maka datuk dia yang jadi wajib nafkah. Nampak? Dia ada tempat tanggung dia. Datuk tak ada, pak penakan dia wajib nafkah dia. Pasal apa nak bayar zakat? Pak penakan tak wujud, kerajaannya wajib ambil dia, bagi nafkah. Bukan takat zakat lagi, kena bayar nafkah dia. Kalau kanak-kanak, ya. Kalau dia dewasa, dia tak nak yatim lah, dia kena bekerja. Tak ada istilah anak yatim. Kalau 15 tahun ke atas, dia bukan fakir, dia bukan anak yatim. Ya, maka
wajib nafkah diri sendiri. Kena kerja lah, kerja kilang lah, kerja apa lah, wajib. Cari nafkah tu wajib. Ya, oh dia tak mampu sakit, barulah ambil zakat atas nama miskin, bukan nama anak yatim. Tak boleh. Itu relevan dia. Tapi banyak masyarakat, saya nak bagi zakat ni kat rumah anak yatim. Pasal apa nak bagi rumah anak yatim? Anak yatim ni mesti ada nafkah dia. Dan kita banyak mengambil kerja kerajaan. Mana? Buka sekolah anak yatim tu bahaya kat tu. Ya. Ila wusidal amru ila ghairi ahli. Apabila disandarkan satu perkara tu bukan pada ahli ni. Maksud ahlinya, kewajipan anak yatim ni adalah kerajaan. Ya. Habis kerajaan buat tak tahu dah mengadu belum? Dia ada saluran dia, anak yatim dia ada saluran bantuan dia. Tak, kami tak nak terima bantuan kerajaan, kami nak buat sendiri. Akhirnya kita mengambil tanggungjawab kerajaan atas kepala kita. Dan kadang-kadang termakan duit anak yatim. Itu yang dalam surah anak yatim tu jelas. Wala tatabaddalul khabisa bit-tayyib. Jangan kamu bertukar-tukar aduk dengan antara baik dan buruk. Mana harta kamu sendiri baik, harta anak yatim tu adalah buruk, khabis. Itu terang Quran bagi tahu awal dalam surah Baqarah tu, tujuannya jangan duk mudah-mudah dengan kata anak yatim. Contoh masjid boleh ke buat tabung yatim? Kalau ikut tak boleh. Tapi sekarang semua masjid buat, dia buat atas nama kebenaran daripada ulul amri. Tuan-tuan yang boleh mengutip harta pegang harta anak yatim adalah ulul amri. Oleh kerana Jabatan Agama Islam semua boleh katakan dia luluskan. Bila kita bentang akaun masjid ada tabung anak yatim, dia luluskan mana itu adalah mandat daripada ulul amri. Mana kita dah diberi amanat untuk jaga hak anak yatim. Kalau itu tak boleh. Kalau tuan-tuan buka satu persatuan baru, buat satu tabung anak yatim, hati-hati, itu bukan mandat tuan-tuan. Kena minta mandat daripada raja. Kalau ikut hukum fiqah lah. Jangan dia buat kebajikan yang kita buat kerja haram. Kita rasa tu kebajikan kita lah, sebenarnya buat kerja haram. Oh, dia pun tak tanggungjawab pada anak yatim, pergi mengadu ke atas. Itu kewajipan kita, bukan mengutip untuk bagi ke anak yatim. Bagi tahu ni ketua kampung, tidak ni anak yatim seorang tak makan ni. Itu kewajipan kita. Bukan kita buat tabung. Jangan kita termakan satu sen je daripada harta anak yatim tu, api neraka tu. Kita rasa buat kebajikan, rupanya kita sapu duit anak yatim. Bertukar dalam poket betul boleh. Wala tatabaddalul khabisa bit-tayyib. Bertukar, bukan apa bertukar aduk je, terambil duit dia makan. Tukar pun tak boleh. Jaga tu. Sebab tu dia tanggungjawab ulul amri sebenarnya. Jadi kalau apa-apa pun hati-hatilah. Jadi bimbang dalam masalah ni sebab kita buat tanpa hukum, tanpa tahu ilmu. Kita rasa kita buat kebajikan. Esok akhirat esok memang Tuhan bagi kadang-kadang istidraj. Sejak saya tolong anak yatim semua ni, ekonomi saya bangun, sekolah saya bangun. Kadang-kadang istidraj. Sebab kita duduk ralik dengan kadang-kadang kita makan duit dia, kita tak sedar. Jangan campur aduk akaun kita dengan akaun anak yatim kalau buat pun. Dan kalau boleh ada hitam putih dengan kerajaan, sebab kita minta mandat daripada ulul amri. Kalau tidak jangan buat. Sendiri-sendiri jangan buat. Selalunya kita dapat mandat lah. Kalau persatuan tu dia ada persatuan untuk kebajikan anak yatim, ada buat permohonan dengan kerajaan. Itu ada mandat lah. Kita boleh lagi lah lari hukum fiqah. Tu kira mandat lah. Bolehlah kira mandat daripada kerajaan lah tu. Tapi kalau tidak ada hitam putihnya apa semua, kita takut kita memandai. Jangan ambil urusan kewajipan orang lain untuk diri kita. Kita buat, kita nak tanggung dosa orang, jangan. Dia tak buat tanggungjawab dia, lantak dia lah. Kesian kita buat sendiri, kita bagi duit kita sendiri, itu lain. Okey. Ia berhak menerima zakat untuk menolong ia melepaskan diri dari kehambaan, tetapi tidak boleh diberi dari zakat tuan hambanya itu, kerana tuan hambanya wajib bayar zakat, wajib nafkah hamba tu. Dia dapat zakat,
Tuan dia memang penghulu dia kaya, sekali naik gandum atau padi, ya, 1/8 dia bagi dekat asnaf. Ya, memang banyak lah. Ni zakat aku, kata dia, tak boleh tak terima. Sebab dia wajib bagi nafkah, bukan bagi zakat. Orang semacam ini tidak ada dalam negeri kita, tinggal ceritanya saja. Betul lah. Mana ada dah hamba dah. Kena perang pula. Perang kena menang. Kalau perang kalah, tak ada lah hamba. Keenam, orang yang berhutang kerana mendamaikan dua puak yang bergaduh disebabkan ada seorang kena bunuh, tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Datang seorang, bayarkan duit diatnya. Diat tu, daliyata diat. Ganti rugi kepada warisnya dengan berhutang kerana memadamkan fitnah. Orang ini berhak menerima zakat walaupun ia mampu membayarnya. Asal hukum hutang, boleh. Dia dah mengorbankan harta dia untuk membayar hutang orang lain. Berarti bayar balik ganti rugi dia, bayar diat. Berhak. Satu lagi dia kata, orang yang berhutang kerana hajat dirinya pun termasuk dalam golongan ini. Okey. Hutang dulu bukan macam hutang sekarang lah. Sekarang ni hutang bank. Bolehkah masuk kategori hutang bank sekarang ni? Okey, orang yang syarat dia berhutang dengan orang dan tuan hutang tadi minta dekat dia segera dah sampai tempoh hutangan. Ya, dan dia nak bayar setakat hutang tu je. Dan kita tengok hutang ni kerana hajat. Ya, apa hutang dia? Hutang dia beli rumah besar. Itu kata dia bubuh tu hajat tu, rumah besar. Baik, sekarang ni kalau dia nak bayar hutang rumah dia tadi ni, ada berapa baki dia, sekian-sekian. Kalau dia jual rumah besar tu, boleh bayar tak hutang dia? Boleh. Okey, dia hanya duduk rumah yang sesuai dengan diri dia, dia jual rumah besar tu, dia boleh bayar hutang. Maka dia wajib jual rumah yang besar, pindah rumah yang kecil, baki dia bayar hutang. Maka dia tak boleh terima zakat. Ya. Jadi macam syarikat-syarikat yang bankrupt, yang besar-besar, dia kena tengok balik, boleh tak terima hutang, dia kena selidik balik. Sama ada hutang tadi ni perlu sangat-sangat, dan dia dah habis reta, dia dah habis separuh dah untuk bayar hutang. Dia sendiri nak makan tak cukup, baru boleh ambil dia zakat. Kalau selagi ada harta dia untuk bayar hutang, harta dia kena selesaikan bayar hutang sebab dia masih mampu. Ini yang kadang-kadang bila ada orang minta hutang Rorimin ni daripada Jabatan Islam tak diluluskan. Saya berhutang. Hutang PTPTM boleh tak? Memang Jabatan Islam tak bagi ya. Kalau gitu teruklah zakat ditanggung. Sebab dia hutang dengan kerajaan. Okey. Jadi kalau kawan kita berhutang sangat, berhutang dan diperlukan, bolehlah bayar zakat dekat di atas nama, melepaskan hutang orang tu. Tapi dengan syarat habislah barang dia jual dululah, yang barang yang tak berhajat. Kereta ada 2 biji, kereta ada 2 biji. Pakai berapa? Satu je, satu lagi saja-sajalah pergi dekat-dekat, jual satu. Wajib jual satu untuk bayar hutang, bukan pergi ambil bayar zakat kat dia. Tapi kalau ada 2 bini tak boleh cerai satu. Cerai satu itu. Ketujuh, sabilullah, iaitu orang yang berperang secara sukarela. Nampak? Itu garis tu. Ni mazhab Syafi'i ni yang berkelahi geng pondok dengan geng politik di Kedah satu ketika dulu. Kita pegang kitab Syafi'i bukan masalah kita nak fatwa, kita tak fatwa. Kita baca kitab Syafi'i, kita ikut ibarat Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, dia kata orang yang perang fi sabilillah secara sukarela. Okey. Satu kategori orang. Kemudian berperang dengan kafir atau burat. Perang, kata perang tak boleh. Kemudian dia sukarela tak ambil gaji. Maka kaedah ni, tentera yang ada di bawah gaji kerajaan, walaupun dia keluar perang, dia tak boleh terima zakat. Walaupun dia perang dengan kafir, dia tak masuk fisabilillah. Okey. Yang kedua, berperang politik, itu bukan fisabilillah. Itu yang difatwakan boleh bagi dekat
parti Islam dia. Sebab apa? Sebab fisabilillah. Ini yang bergaduh tok guru pondok, tok guru dengan orang-orang politik di Kedah. Ya, tak boleh. Ni masalah dalam mazhab Syafi'i. Okey. Bagi dekat surau, masjid, sekolah, pondok, pesantren, ma'at hafiz atas nama zakat tidak sah. Sebab satu, dia bukan fisabilillah. Dia perang fisabilillah, bukan fisabilillah. Perang fisabilillah. Yang kedua, bukan orang. Dia bagi zakat ni ala asnaf. Asnaf ni orang. Orang miskin, orang berhutang, hamba. Sekarang ni surau masjid bukan orang. Dia boleh beli kipas, kadang dia bayar-bayar, dia cat dinding, bukan bagi nafkah dekat guru. Kalau guru boleh Ibn Sabil. Anak murid boleh terima lagi Ibn Sabil. Tapi kat bangunan tak boleh. Ya, mengikut mazhab. Tapi kalau buka fatwa Azhar, kita tak padam mata lah. Fatwa Azhar membenarkan bayar pada masjid kerana dia pegang pada mazhab mereka. Fisabilillah bukan perang, fisabilillah semua yang membejurus pada agama Islam. Kemudian fatwa ni jangan risaulah. Saya nampak-nampaknya fatwa yang kata nak dibayar pada semua, kebanyakan negara nak ambil fatwa ni. Jadi untuk pondok esok mengamuk. Ya, saya lebih cenderung kepada fatwa lama lah, pada orang lah, bukan bangunan. Bangunan ada sumber lain. Ambil sumber lain, jangan ambil sumber zakat. Sumber zakat tu sikit sangat. Ya. Gunakan untuk masalah fakir, orang, apa semua. Yang nampak betul manfaat zakat tu pergi dekat individu. Saya cenderung tu. Jadi dia kata nak ambil duit zakat ni kerana dia kata banyak boleh kita gunakan dengan duit zakat ni. Kita tumpu pada orang, dia kata. Sekarang ni pengurusan kita bukan daripada duit zakat semata-mata. Zaman Nabi dia ambil duit zakat, dia tak ambil cukai. Cukai ambil pada orang kafir tak banyak mana pun. Sekarang ni pendapatan negara dah ambil dalam cukai. Kan? Pasal apa kita perlu ambil duit zakat pula? Pasal apa nak pergi fatwa gitu? Biar nampak sikit kepala otak tu. Cukai kerajaan ambil berapa juta sebulan? Bilion. Di situlah disalurkan balik kepada seluruh masalah, sama ada kafir ataupun Islam. Kita boleh tuntut untuk sekolah, untuk itu, untuk ini. Kenapa jadi payah sangat? Ya, kita nak ambil yang asnaf ni, asnaf sikit je zakat. Perak berapa juta je setahun. Hasil zakat sikit sangat bandingkan hasil daripada apa ni, cukai pendapatan. Ya, berapa juta je. Tak sampai 100 juta lah setahun. Ya, nak dibedak dengan sekolah agama, guru-guru bayar. Guru ada tu yang dibayar di agama Islam tu daripada duit zakat. Ya, duit Baitul Mal. Guru-guru kafar yang 200 sebulan tu kerajaan negeri, mujur kerajaan bagi. Itu yang per kapita tu boleh zakat. Memang sumber zakat. Per kapita tu sebab dia bagi kat guru di bawah tu pun di atas dasar bawah Baitul Mal, bukan bawah asnaf fisabilillah dia tak ambil tu. Jadi itu yang masalahnya. Bila dah masuk Baitul Mal tak kisah, Baitul Mal boleh bedak siapa pun, itu lain. Tapi tak dikutip daripada 1/8 dan ini salah satu je fisabilillah kita bagi kat masjid tak boleh. Tapi fatwa Azhar ada yang membenarkan. Fatwa contemporary kebanyakannya dia kata masuklah, bagi kat tabung masjid pun kira zakat. Wallahualam, siapa nak cenderung pada fatwa tu boleh saja. Taklid, bagi saya kita pegang pada mazhab kita tak boleh lah. Mazhab Syafi'i dia tak boleh surau, masjid, pondok, pesantren bukan bayar zakat. Nak bayar tabarruk, derma. Sebab apa? Keperluan sekolah tak sama dengan keperluan kelaparan individu. Nampak? Jadi kalau kata ni budak-budak pondok tak makan, bagi atas nama fakir, bukan atas dasar fisabilillah. Boleh. Di individu, dia tak ada beras nak makan semua, bagi atas nama zakat. Ya, makan fakir miskin. Bukan atas fisabilillah. Bila sabilillah sekarang dia beli kipas, beli kapet, beli jadah, beli Quran, dia bukan fisabilillah, bukan keperluan. Keperluan yang penting zakat ni membangkitkan ekonomi orang, bukan menampung. Kita konsep zakat duk menampung tu dia
Daripada awal dia hidup kita tengok, dari penerima asnaf sampai dia mati asnaf. Zakat ni bukan nak bagi orang tu jadi asnaf panjangan tak. Tahun ni hang asnaf terima zakat, tahun depan hang jadi lokal, hang pula bayar dekat asnaf lain. Patutnya gitu. Tapi dah ni orang yang terima zakat ni kan 350 sebulan ya. Duk 350 sebulan tu sampai dia tak hidup, tak cukup. Duk habis situ sampai 10 tahun. Ya, duk minta zakat lagi. Tak ada manfaat zakat. Sepatutnya satu dana yang diberikan boleh dia hidup sendiri. Kecuali yang sakit lah kan. Yang sakit tak boleh berusaha sendiri, zakatnya berpanjangan lah. Nak buat macam mana? Itu tanggungjawab orang Islam lah bagi dia. Ya. Ini yang boleh berusaha ni. Minta usaha tak pun. Okey. Tapi ada juga, ada jabatan Islam yang buat sampai orang boleh buka kedai. Tapi tak ramai yang boleh buat itu. Ya, dia bagi bantuan. Ni duit zakat, bagi bantuan, boleh berniaga. Yang jadi-jadi. Dia pula bayar zakat balik. Baguslah. Yang tak mau juga. Ya. Ketujuh, sabilullah. Ingatlah secara dia sukarela. Askar tak dapat lah. Menegak kebenaran dan mempertahankan kesucian Islam. Itu yang dikatakan perang fisabilillah. Nama pun perang. Tapi perang sama Islam tak boleh, kecuali burat. Perang saudara tak boleh bagilah. Ke-8, orang musafir dari negeri zakat ke tempat lain. Okey, sekarang ni kita negeri zakat. Ya, kita pergi ke mana, negeri mana, Mesir apalah, maka diambil daripada situlah. Ya, kita dapat tambang pergi, kemudian dibayar pengajian atas dasar ni secara umum. Okey, itu panggil Ibnu Sabil. Bukan fisabilillah. Nampak? Ibnu Sabil. Banyak orang kata tu fisabilillah tak? Ibnu Sabil. Tapi oleh kerana fisabilillah dah tak ada, ditampung kepada Ibnu Sabil. Tu ya. Tabung dia tu, tabung daripada fisabilillah tu lebih, pasal orang tak ambil, maka ditampungkan ke dalam Ibnu Sabil. Maka sebab tu dia nampak macam sekali. Ibnu Sabil. Sebab Sabil yang pertama lain, Sabil kedua. Jadi Ibnu Sabil ni dia tak spesial belajar agama. Itu kali ikut lah. Jadi ada asas dasar dulu jabatan Islam dia bagi kat sekolah agama. Agama ni tak ada sumber. Tak ada sumber kan. Orang ngaji sekolah agama ni semua sendiri. Sekolah Pak Senawi lah, ambil sekolah mana, sekolah Arab. Jadi oleh kerana tu zakat yang support dulu. Sekarang ni kerajaan dah bagi dah separuh apa semua, dan orang-orang ni boleh diterima. Universiti pun ada apa ni, pengajian Islam apa semua dah. Maka sekarang ni penerima zakat diberi sama taraf, iaitu orang yang ambil kedoktoran pun boleh terima zakat, orang ambil agama pun terima zakat sekarang ni. Nampak? Ada perubahan lah. Zaman 70-an, 80-an, 90-an masih lagi tertumpu pada orang ngaji Mesir, ngaji Azhar, ngaji agama. Ya, bahagian medik tak dapat. Ya, bahagian sains tak dapat. Ya. Tapi sekarang ni masuk era 2000 dia dah buka. Dia buka lah. Sekarang ni masuk kolej mana pun boleh pohon zakat. Tu baru dia bagi sekali lah masuk. Atas nama Ibnu Sabil, tambang nak pergi. Bukan saraan. Susah dapat zakat lah ni. Dulu zaman saya senang, zakat duit banyak. Okey. Negeri zakat, tapi dia pergi tempat lain keluar, boleh ambil. Dia bawa keluar lah duit tu. Atau ia menumpang lalu dalam negeri zakat pun dapat. Itu kata Ibnu Sabil tu. Anak yang berjalan. Ya. Orang tu, dia daripada negeri mana entah singgah kat Malaysia ni, Indon ke, Thailand ke, apa ke, tak kira, orang Johor ke, singgah kat Perak. Misalnya habis tambang, bayar atas nama zakat boleh. Ya, misalnya ada kan 2-3 orang driver lori kadang-kadang singgah masjid kami, masjid orang awam kan. Kata bang, saya tak ada duit ni, putus habis duit saya. Nak balik ni bawa lori ni kata. Kita pun tak percaya zahir. Kan nak minta bukti kot, main aku nak tengok bukti, tangkap gambar WhatsApp ke benda kan. Ya. Anah ambil 50. Niat zakat lah. Sebab dia Ibn Sabil. Dia bukan ustaz Ibn Sabil apa. Dia kira Ibn Sabil ni orang yang singgah. Dia layak, dia miskin, tak ada duit. Nak sambung perjalanan dia balik kampung. Boleh kita potong dengan nama zakat situ. Kenapa niat zakat ustaz? Niat zakat. Habis kita punya tanggungan dengan Tuhan. Kalau ada zakat kita sakit bagi. Ya, harta kita.
Kemudian afdal bayar zakat kerana dia wajib. Kalau bayar sedekah sunat. Okey, mereka berhak menerima zakat sekadar untuk menyampaikan mereka kepada tempat yang hendak ditujunya. Ini dengan syarat mereka berhajat pada bantuan dan pemergiannya, tidak kerana maksiat atau tidak tahu ke mana hendak pergi. Mana nak pergi? Wallahualam nak pergi mana. Itu tak boleh. Musafir haim dia panggil. Itu ukur jalan tu. Ukur jalan tak boleh. Jika demikian adanya, tiada harus diberi pada wang zakat. Okey. Ni kita perhabis lah. Pasal ni ada isu nanti. Asal hukum zakat itu hendaklah diberi kepada asnaf yang 8. Nampak? Dia mesti kalau ikut asal-asal hukum kena bagi 8. Jadi kalau kita ada zakat 100 itu bagi 8 asnaf. Ini kalau nak bagi sendirilah. Dan pada tiap-tiap satu sanab itu sekurang-kurangnya 3 orang. Satu sanab tu 3 orang. Kecuali amil, memada dengan seorang saja. Jadi kita tak boleh nak bagi 8. Okey. Maka dia kata setiap sanab itu kalau boleh 3 orang. Dia kata sini 3 orang. Daripada awal tadi, fakir 3 orang, miskin 3 orang, hamba 3 orang, tukang hutan 3 orang, 3 orang sampai 8. Ada pun 100 ustaz nak bagi macam mana? Kalau ikut kaul macam ni susahlah. Maka ada kaul lain, dia di bawah tu. Tapi kalau bagi ke amil, memadai seorang. Amil seorang, yang tak bagi dah. Macam kita buat sekarang kan, zakat fitrah bagi kat amil. Mana kita bagi kat fakir dah? Boleh ke tak? Boleh lah. Sebab hukumnya bagi kat amil seperti bagi 1/8. Sebab sampai kat amil akan bagi 8 pula. Cumanya beza dengan amil dengan kita bagi dekat bagi dekat amil, dia akan bedakan kita punya tu mengikut keseluruhan pendapatan dalam setahun dan juga dalam seluruh negeri. Jadi tak kemungkinannya orang yang sepatut layak terima zakat tak terima. Itu kadang-kadang lah, bila nama-nama orang fakir ni tak disenaraikan. Itu satu kelemahan. Kalau kita tengok pada segi kelemahan, akan berlaku juga. Apa-apa pun sistem dia ada. Kalau kita punya pengurusan sendiri, kita ada kelemahan. Jadi sebab itu tak semestinya kita katakan kita nak muktamadkan mesti bayar pejabat agama Islam. Kalau tak bayar pejabat Islam tak sah zakat. Tak boleh kata gitu. Tetapi afdalnya lebih diutamakan dengan membayar pada zakat pada jabatan agama Islam. Apatah lagi dia dah keluarkan surat wajib bayar kat dia. Kena menyelamatkan daripada hukum ulul amri, bayar pada jabatan Islam. Okey. Jadi tapi kalau kita kata ada fakir yang terlepas, kalau kita ada zakat, kita bayar zakat kat dia sebab keperluan semasa. Boleh je. Bukan kita nak melanggar hukum undang-undang, tak. Tetapi kita tengok keperluan ketika itu. Dia perlu sangat. Kalau dia pejabat agama tak tentu dapat hari ni. Kita pula ada pula kewajipan zakat, bayar kat dia. Yang ulama tak bagi tu, kita pakat-pakat 2-3 orang yang kita kutip-kutip bagi zakat sendiri. Yang tu bahaya tu, syarak pun bahaya, hukum dunia pun bahaya. Menurut pendapat setengah ulama, jika sukar hendak mendapatkan ke-8 asnaf, cukuplah diberi kepada 3 orang fakir. Ni pegang ni. Mana nak bagi 8 Ustaz? Dia kata nak cari, cukup 3 orang fakir. Apa? Fakir, miskin, 2 dah. Tu fiqah. Cari yang miskin tegar, kemudian fakir, yang miskin tegar tu fakir lah. Kemudian miskin. Lepas tu carilah Ibn Sabil seorang, budak nak pergi mengaji mana-mana, bagi bila. Sekolah mana? Ya sekolah tu dekat apa Kedah tu, anak ambil dekat. Boleh ya. Ataupun main kat lebay pondok ni. Mengaji mana? Duduk mana? Duduk Kelantan, orang main ngaji ni, anak ambil zakat. Dapat 3 orang, 3 asnaf. Madailah setiap asnaf tu seorang. Ni paling kita kata antara qaul yang afdal.
Ya, 3 orang. Dia tak berat dan tak ringan. Ya. Dan 3 orang miskin sahaja boleh juga. Diberi 3 orang fakir dan 3 orang miskin. Ya, tak boleh nak bagi ustaz nak cari 3 asnaf tak boleh. Ya, patutnya 3 asnaf. Aisyah tak boleh juga ya. Bagi Pak Lebay pondok 3 orang. Ya. Tok guru tak payah bagi lagi. Ya, tengok kereta dia besar, bini dia banyak, tak payahlah. Bagi yang utama yang perlukan dulu. Ya, pasal Lebay pondok ni dia nak makan, nak beli kitab, nak apa. Ya. Walaupun dia anak orang kaya, walaupun orang kaya atas nama Ibn Sabi dia layak. Saya pergi Mesir dapat zakat, saya sokong lah. Dan kata setengah ulama yang lain pula, memada diberi kepada seorang jua. Ini qaul yang akhir lah. Tak boleh ustaz nak bagi 1/8, tak boleh nak bagi 1/3, dah try dah tak boleh. Ada seorang yang dapat bagi. Nah jadilah, lepaslah fardu zakat tersebut. Yang penting terlepas hukum zakat. Jadi ada qaul lah, qil wa qal. Jadi yang afdal ambil yang tengah. Dia tak berat sangat, tak ringan sangat. Ya, cari 3 asnaf. Okey, pendapat ini boleh diikut kerana pada masa sekarang sukar hendak mendapat serba ramai. Ya, nak cari semua tak boleh. Okey, wallahu alam, ni lagi hukum pindah zakat. Oh, ni lagi berat ni. Hukum-hukum ni kalau masuk contemporary dia ubahlah. Ada yang berdasar mazhab Syafi'i yang tak dilaksanakan. Kerana hukum contemporary ni dia banyak tengok pada masalah. Jadi sebab tu kadang-kadang contemporary ni jadi tentangan dengan Lebay pondok. Orang haji pondok tak setuju lah, kita nak luruh. Wallahu alam. Kita tak bagi zakat ni, yang orang kena bagilah 3 orang tadi kan. Ada kena cari 3, bukan kata 3 orang, 3 orang, mana ada seorang miskin, seorang Itu saya kata tu. Penang yang kedua tadi. Yang disebut dalam kitab ni fakir miskin tu 3 orang. Ya. Dia utama dulu 3 asnaf dulu. Tak boleh 8 asnaf, pindah ke 3 asnaf. Dalam 3 asnaf tu kita bagi seorang-seorang, tak apalah. Seorang asnaf, sebab dia takut nanti dalam asnaf tu tuntutan. Pasal apa aku tak dapat, dia dapat. Ya. Oh, hampa tumpu dekat fakir dia. Ni aku ni perlu juga ni. Dia jadi gitu. Jadi tak nak itu, kita bagi 3. Misalnya kita ada harta zakat tadi ni, 1/3 bagi dekat orang fakir, 1/3 orang miskin, 1/3 lagi kita ambil lah Ibn Sabil ke apa. Okey. Ataupun pilihan yang bawah sikit pada tu yang disebut dalam kitab ni. Iaitu dalam satu asnaf 3 orang. Yang bawah sekali tu satu asnaf 1 orang. Habis semua zakat bagi dia seorang. Tapi yang tu tak berapa elok sebab apa? Sebab kalau ikut ada qaul kata dalam satu kampung kalau ada 10 fakir, 10 layak terima zakat kita. Kalau seorang RM2 lah. Jadi nak meraih qaul ulama tu. Tapi kalau datang kesukaran, nak cari pun payah, maka ambillah qaul yang bawah tu, seorang lah. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca sekejap lah fiqh apa ni, bab jual beli. Kat pukul 10 lah. Baca sikit lah ambil berkat. Bab khiyar. Ni pun bab pening kepala ni. Kita nak detail sangat pun tak boleh. Baca memang baca kitab pondok. Tapi saya terang macam orang kampung lah. Nak terang cara orang pondok kan tak faham. Saya pun tak faham nanti. Tapi kalau mengaji dengan betul-betul guru petani lain lah, dia halus lagi lah, dia pelan. Kita nak bagi faham, jangan kita tak amalkan dalam hidup kita tu je. Bukan nak mengajar balik orang balik. Nak mengajar orang balik kena detail lah. Mengajar orang yang nak mengajar pula lain. Mengajar orang yang nak faham lain, kena ringan sikit. Bagi berat-berat orang balik tu pun lari banyak lah.
Babul khiyar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa qulu fi darain. Amin. Babul khiyar. Penting dalam bab jual beli, salah satu tajuknya khiyar. Ya. Ini satu bab pada menyatakan khiyar majlis. Okey. Dan khiyar syarat dan khiyar aib. Dia 3 khiyar. Jadi kena bubuh dalam otak kita, khiyar ada 3 jenis. Khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Apa makna khiyar? Khiyar makna pilih. Saya dah tengok Google Ustaz, khiyar jumpa apa? Jumpa dia kata mentimun. Bahasa Arab khiyar tu mentimun. Ini bukan khiyar tu, dia pada ikhtiar. Ikhtara yakhtaru khiyar. Ya, dia memilih. Asalnya ikhtiaran. Saya pun tak tahu mana datang khiyar ni. Jadi khiyar ni mana dia masih dalam keadaan jual beli tu, dia ada pilihan untuk membatalkan. Jadi tak muktamad. Jadi syarat untuk khiyar pilih dengan memfasahkan balik jual beli itu, salah satu daripadanya khiyar majlis, ataupun bukan khiyar majlis, dia masuk khiyar syarat. Menepati syarat, maka dia boleh batalkan balik jual beli, dia fasahkan jual beli. Dan khiyar aib, ini sebab yang kita amalkan lah. Yang ni yang ada pun, yang diamalkan oleh orang putih yang ketiga. Nanti kita baca satu-satu. Okey, sebelum nak pergi faham tu, khiyar majlis ni dia berlaku pembatalan jual beli sebelum dia keluar kedai. Dia telah akad, saya jual barang ni dan saya beli barang ni, dia kata dengan harga sekian. Elok dia berpaling sekejap, Allah tuan kata saya tak jadi nak belilah. Kenapa? Saya ni duit nak pakai ke lain dia. Barang ni pun saya bukan perlu sangat. Tadi nampak macam teringin, tapi dah rasa-rasa macam ada duit ni mana nak masuk anak sekolah, yuran apa semua, tak jadi belilah. Okey, tuan kedai wajib terima fasah jual beli tu, sebab dia masih dalam kedai, dia belum berpisah dalam majlis jual beli. Ini satu gambaran awal lah saya nak beritahu. Dia tu fasah, bagi balik duit, bagi balik barang. Yang ni tak berlaku dalam situasi masyarakat kita dan juga sistem jual beli kita. Sebab kalau kita masuk dalam mesin atau scan tu untuk jual beli, cashier, kita dah masuk dah cashier, bayar duit semua dah, tuan-tuan minta patah balik tak boleh lah, kecuali tukar barang tu boleh, tu khiyar barang je. Saya barang rosak itu bukan khiyar, tu doman, dia ada jaminan ganti rugi dengan resip, tapi tak boleh pulangkan wang kembali. Tapi kalau ikut dalam syarat khiyar majlis, dia boleh gitu. Nanti kita bacalah khiyar majlis tu macam mana syarat. Itu gambaran awal. Yang kedua khiyar syarat. Khiyar syarat ni dia dah keluar majlis, dia dah balik rumah. Elok dia pakai buka-buka cawan ni, misalnya beli cawan ni, dia tengok tadi elok dah. Ya. Dia bela-bela, okey dah, setuju. Rupa-rupanya bila buka, dalam ni ada berlubang ni, aib. Ya. Dia boleh patah balik pergi kedai, saya tak mau barang ni. Bukan tukar ganti, bukan doman. Dia boleh minta doman, dia boleh minta ganti rugi, ya, tapi dia boleh batal fasahkan, saya tak mau barang ni. Ya, boleh ambil duit, bagi balik. Jadi fasah jual beli boleh berlaku sebelum khiyar majlis, sebelum atau tak menepati syarat. Maka kalau ada jual mengikut syarat, mesti ikut menepati syarat. Kalau tak menepati syarat, boleh khiyar, batalkan jual beli. Jadi sistem jual beli Islam ni sebenarnya kalau kita amalkan, memang kita selamat. Tapi masalahnya masyarakat kita tak amalkan dan kita malu nak amalkan. Termasuk ustaz-ustaz sendiri, saya sendiri, ya, terutama dalam bab hutang lah contoh kan. Kawan pun dah hutang, ya, hang buat surat, saya bagi tahu itu, hang buat surat. Weh, takkan tak percaya aku? Bukan masalah percaya, hang mati esok macam mana? Ya, kita ni perangai tu, perangai mengaji Azhar tu. Hang dah mengaji Quran dah, faham dah, amal lah. Ya, hutang apa pun tuan-tuan, 1,000 ke 2,000 ke, minta surat. Okey, apa penting? Saya boleh redha. Ya, boleh redha. Ya. Itu masalah lain, redha. Masalah dia berdosa juga tuan. Kawan kita tu, dia kan tahu kita redha tak?
Kita redha di akhirat, dia berdosa di dunia. Ya, kita kena buat surat. Hang hutang aku, main surat. Buat perjanjian. Kalau dia tak nak buat surat, kita buat surat, suruh dia sign. Ya. Degil dia mau. Tak mau tak salah bagi duit. Pasal apa? Bila kita mati, contoh kita mati, bini kita tak tahu dia hutang kita. Kalau bini kita tahu pun, bini nak dakwa dia tak boleh. Tak ada bukti. Bukti transfer tak boleh sekarang ni. Tak boleh, bukti tak kuat. Dia mesti ada statement bank. Akhirnya lebuh gitu je 10,000. Dia dah mati, nak kata apa dah? Sepatut hak 10,000 tu pada waris. Saya mati. Begitu juga kalau dia yang mati, si piutang, saya nak tuntutkan siapa? Bini dia. Takkan encik mana bukti? Takkan tak percaya saya. Boleh kita cakap itu dengan bini dia? Tak boleh. Tadi dia cakap kita gitu. Takkan tak percaya kat aku. Ini kena tak boleh malu-malu bab ni. Kawan-kawan jugalah. Sebab ini bukan hak aku cakap itu, hak anak bini aku. Kena pula sama-sama bini pula. Lagilah. Tak ada, suami saya tak ada hutang awak. Ada dulu hutang. Tak ada, saya tak tahu. Dia tak abang pun. Dua-dua berkelahi tu. Okey. Kalau ikut hukum, settle. Khiyar ada khiyar aib. Nak kata apa? Aku tak mau. Aku kan nak yang macam ni. Tadi kalau ikut dalam katalog macam ni syarat dia, kain macam ni, tiba sampai kat aku tak macam ni, aku tak mau, bayar balik duit aku, kan dia rugi. Fasal ni jual beli walaupun barang dah sampai. Tu kalau ikut hak kita pembeli dalam Islam, dia memang ada tu. Habis gitu kita. Kemudian khiyar aib habis khiyar syarat dan khiyar aib. Khiyar syarat tu tak menepati syarat lah, syarat jual beli. Okey, khiyar aib ni ada rosak. Ada rosak barang tu. Misalnya barang makanan kali pun dah berlapuk, hantar balik. Boleh fasah jual beli. Dia kata tak apa, saya ganti. Saya tak mau, saya tak mau nak fasah. Boleh ada hak, tapi tak boleh lah sekarang ni. Kita bagi. Okey, habis. Sabitlah khiyar majlis itu pada tiap-tiap yang dinamakan jual. Tak kira dalam masuk jualan, maka dia ada khiyar majlis, dia panggil. Dan jika mengiringi merdeka sekalipun, selepas jual berlaku merdeka. Jujur je dia, anda faham kitab lah. Dia jual hamba. Lepas jual hamba, aku merdekakan kau. Habislah, merdeka lah. Tiba-tiba dia kata aku tak jadi jual. Macam mana nak buat? Batal lah. Khiyar. Merdeka, tetap merdeka. Merdeka tak boleh batal lah. Tetap merdeka. Tu sebab dia khiyar. Tengok tu lah syarat. Ada syarat dia lah. Seperti dibeli oleh bapa akan anaknya. Contoh. Bukan semualah contoh hamba tadi. Atau akasnya. Dibeli oleh bapa akan anaknya atau akasnya. Anak beli bapa atau bapa beli anak. Anak tu hamba, bapa dia merdeka, bapa beli anak. Ataupun si anak beli bapa. Bukan semua jual beli yang boleh macam tu, hamba ni dah merdeka tu. Lepas tu dia beli-beli merdeka. Kemudian dia fasah jual beli. Okey. Dan gugurlah khiyar majlis. Okey, gugur khiyar majlis. Boleh berlaku khiyar majlis tu tak berlaku, tak berjalan jika memilih oleh ba'i orang yang jual atau mushtari orang yang beli, atau kedua-duanya ba'i dan mushtari akan luzumul bai'. Tapi kalau berlaku luzumul bai', dalam jual beli dia tak kata aku beli aku jual dia. Dia masuk pada luzumul bai'. Maka tak boleh fasah, tak boleh khiyar. Tak boleh pilih dah. Seperti katanya, kami telah memilih akan lazim jualan. Disebut lazim jualan. Ini beli confirm. Senang faham lazim jualan tu. Saya beli barang ni harga sekian, confirm. Saya jual confirm.
tak boleh khiyar lah. Tadi dah confirm kan. Maka tak boleh khiyar lah. Tak boleh patah balik lah nak tukar duit apa semua dah. Kecuali tak ada lafaz luzum. Yang ni memang kita amal kan. Kita jual beli. Kadang tak ada lafaz pun. Ni duit, ni barang. Habis. Jadi tak berlaku luzum baik. Masih ada khiyar. Atau kami luluskan dia. Ni dah lulus. Itu istilah-istilah yang digunakan dalam masalah luzumul baik. Kita pun tak guna perkataan lulus ni. Tak guna tak berlaku lah luzum baik. Dia kalau berlafaz gitu baru berlaku. Atau kami melalui akan dia, apa nak lalu. Melalui itu makna melepasi. Pun makna melalui itu maknanya luzumul baik. Pun kita tak guna perkataan lalu. Aku beli barang sekian, aku jual lalu. Tak ada kan. Tak ada luzum baik. Maka gugurlah khiyar kalau berlaku begitu. Dan tinggal khiyar tolanya yang tiada memilih akan yang tersebut. Okey. Kalau salah seorang lagi boleh pilih lagi. Seorang lagi dah luzum dah. Dia tak boleh pilih dah. Dan gugur pula khiyar keduanya dengan bercerai badan keduanya. Dia tak buat luzum baik. Jangan bercerai badan. Jadi ulama bahas bercerai badan ni nak keluar kedai. Okey, sekarang ni kita tak berlaku luzum baik dengan lafaz. Maknanya kita beli ada khiyar. Tapi khiyar tu bukan berpanjangan. Aku jual barang sekian, aku beli barang sekian, maka kita berpisah dengan penjual dan pembeli. Ya, itu dah jadi putus khiyar. Itu panggil khiyar majlis. Tak ada lah, tak boleh nak batal balik lah. Atau salah seorang daripada majlis akad. Jadi penjual pergi satu tempat, kemudian berpisah dua-dua. Ini tak, tukang kedai masih di kedai, orang pembeli dia balik. Lepas tu dia kata nak batal, tak boleh lah pasal dah berpisah majlis, tidak ada khiyar majlis. Tapi kalau dalam majlis masih ada khiyar, boleh pilih lagi. Jika dengan lupa atau jahil sekali pun dia lupa pun tak boleh. Dah berpisah. Dan cerai ni macam mana Ustaz? Dan diaktibarkan bercerai itu pada uruf. Saya tak keluar komplek lagi, tapi mana dah bayar, dah dengar resip, dah ambil resip, dah bayar, dah banking, itu luzum baik. Khiyar lah tu, habislah, putuslah khiyar. Tapi kalau dalam komplek tu lagi, kalau ikutnya boleh kita batalkan. Kita dah pegang, dah letak, kita boleh tarik balik. Tapi kalau kita tengah bayar tu, kita tak jadilah. Ini duit dah masuk, kalau ikut kena bagi balik duit. Tapi sistem yang tak benar kan. Maka kita kena buat macam mana? Yang macam tu dia kena buat peraturan undang-undang, bukan ukhrawi, undang-undang dunia pula lah, tahzir. Sebab tu ada undang-undang dunia. Yang kita kata sistem baru sekarang ni, kalau ikut dia boleh hak ambil balik, tapi akan merosakkan ekonomi kita, pengurusan banking kita jadi susah, masalah. Boleh tak buat peraturan mesti beli juga. Kalau ikut boleh lah nak buat macam mana, kita dah memang gitu, akan menjadikan sistem jual beli kita jadi rosak. Keadaan semasa. Jadi itu perlu pada fatwa lah sebenarnya, fatwa yang membenarkan. Setakat ni saya tu tak ada lagi bahas fatwa tu, pakai berjalan gitu je. Kalau ikut boleh tak? Kita pun reda je pun. Dah kena beli-belilah, reda lah. Sebenarnya ada hak, ada khiyar. Tulis tu kira luzum baik. Kalau ikut dia tak berpisah lagi, boleh lah. Maka jika ada keduanya dalam rumah yang kecil atau perahu kecil, diiktibarkan bercerainya dengan bahawa keluar daripada perahu dan kedai itulah. Tapi kalau semakit tu jauh dah, ya bercerai dah tu. Pada uruf terpulang lah. Kita pun tak tahu nak hukum. Atau naik ia atas tempat yang tinggi seperti sutuh, dia dah naik tingkat atas dah, kira bercerai dah tu, walaupun tempat tu kecil. Dan pada rumah yang besar macam mall-mall tu, dengan bahawa keluar ia daripada satu tempat pada satu tempat yang lain. Daripada mall ni dia masuk mall ni, ada kira bercerai lah. Misal kata mall Ion lah, Ion lah sini.
Okey, kalau kita dalam kawasan dia dah bayar kat kaunter dah, dia keluar pada kaunter, dah pergi kedai sebelah, habis tapi kalau masih dalam tu lagi belum melangkah, dia boleh lagi kalau ikut hukum Islam lah. Hukum mall tak boleh lah sekarang. Hukum Islam boleh lagi. Dia pergi kedai sebelah kan, gerai yang kecil-kecil ikut lot-lot tu kan. Dia masuk lot A, cari kasut. Lepas tu dia pergi kedai sebelah, tengok-tengok baju lagi cantik, duit tak ada. Dia kata tak jadi, cancel nak beli kasut. Dia kata saya nampak baju cantik lagi sebelah ni. Tak boleh, dia dah keluar kedai. Tapi kalau dia belum keluar kedai lagi, dia nampak seberang tu dah. Seberang. Nampak seberang tu baju murah lah, duit ada banyak tu je. Tak jadi nak beli, saya tak balik dah. Main balik duit saya. Boleh. Sebab dia belum keluar kedai. Islam dia benar gitu, tapi hukum law kita tak boleh lah. Bertumbuk mau tu tuan kedai dengan pelanggan kalau kita buat perangai gitu. Dan jika pada padang atau kedai dengan bahawa berpaling salah seorang ni daripadanya berjalan sedikit kadar 3 hasta tu, kiraan tu habis ya. Mana pasar malam dah pindah gerai lain 3 hasta, dah tak boleh lah, kira dah pisah. Tak jadi laksa ni, saya nak balik duit ya. Hanak parang boleh kata itu sebab dah habis khiyar. Maka jika panjang diam keduanya pada majlis akad atau berjalan keduanya pada beberapa tempat, jika lebih daripada masa 3 hari sekalipun, berkekalan khiyar keduanya kerana tiada bercerai badan keduanya. Dia duduk dalam kedai sampai 3 hari 3 malam, dah beli dah. Ya, contoh tak batal lagi khiyar sebab dia tak berubah, tak berubah tempat. Dan harus bagi yang menjual dan yang membeli atau salah seorang syarat khiyar dalam masa yang maklum, jangan ada lebih kadar 3 hari daripada waktu syarat. Okey, ni masuk syarat khiyar pula. Nanti kita baca bab syarat pula. Tadi khiyar majlis. Wallahu alam. Dia 10 lah. Kali ngaji banyak-banyak. Nego tu saya apa tak faham. Tu runding. Runding harga lain. Ni masalah batalkan penjualan. Khiyar ni dia batalkan terus fasah, tak jadi beli. Dia tak ada akad. Ni dah akad ni, dah akad jual beli lah, tapi nak cancel. Itu tahu nama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina al-'arifin, Allahumma iftah 'alaina al-'arifin, Allahumma iftah 'alaina al-'arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi syamsika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin.